Ya Rasulullah, aku datang untuk beriman kepada engkau, tetapi engkau kembalikan aku ke Mekah. Adakah engkau ingin mengembalikan aku kepada kemusyrikan? Itulah perkataan Abu Jandal. Ya Rasulullah, engkau telah mengembalikan aku kepada kafir Quraisy kerana perjanjian, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku daripada kejahatan mereka dan mengembalikan aku kepadamu ya Rasulullah. Itulah perkataan Abu Bashir. Siapa ya Abu Jandal ni? Siapa ya Abu Bashir? Lihat video ini sampai habis. Abu Jandal ini adalah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah berasal di Mekah ataupun digelar sebagai sahabat muhajirin yang ingin berhijrah bersama dengan Rasulullah. Tetapi beliau tidak dapat berhijrah kerana beliau telah digari tangan dan kakinya, dihalang oleh bapanya sendiri, iaitu Suhaib bin Amr. Waktu Abu Jandal cuba melepaskan diri, datang kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang melakukan perjanjian dengan Suhaib bin Amr, iaitu bapa kepada Abu Jandal. Jadi dalam keadaan seperti itu, Suhaib bin Amr sangat marah bila dilihat anak dia dalam keadaan digari, ada bersama-sama dalam tengah berbincang berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Salah satu perjanjian dia adalah apabila satu orang penduduk Mekah dia nak Islam, datang ke Madinah nak berlindung pada Rasulullah, dia orang tak boleh. Dia orang kena dipulangkan kepada penduduk Mekah. Ketika itu orang yang pertama yang dipulangkan daripada Madinah ke Mekah adalah Abu Jandal ni, anak kepada Suhaib bin Amr. Lalu Abu Jandal pun dia cakap, "Ya Rasulullah, aku datang nak beriman padamu. Adakah engkau ingin memulangkan aku kepada kaum Quraisy, kepada bapaku, untuk kembali kepada kemusyrikan?" Allahu Akbar. Inilah sifat yang luar biasa yang ada kepada Abu Jandal. Walaupun beliau telah bersabar untuk mempertahankan iman dan Islamnya, walaupun ayahnya telah menggari dia, sehingga kan kaum muslimin ketika itu melihat dalam keadaan kesian kepada Abu Jandal ini. Tetapi beliau menunjukkan kesungguhan beliau untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat yang ada pada para sahabat, sehingga kan Allah memuliakan mereka kerana mereka bersungguh-sungguh mempertahankan Islam dan mempertahankan keimanan mereka. Walaupun mereka terpaksa dikembalikan kepada kaum musyrikin, walaupun mereka diseksa, mereka tetap mempertahankan iman. Satu lagi sahabat yang senasib dengan Abu Jandal adalah Abu Bashir. Beliau telah sampai kepada Rasulullah dan kaum Quraisy berhasrat untuk mengambil Abu Bashir ni daripada Rasulullah SAW. Lalu dihantarlah dua orang untuk bertemu dengan Rasulullah, meminta supaya Abu Bashir ini dikembalikan kepada penduduk Mekah. Abu Bashir dia kata, "Kalaulah aku ikut mereka, pasti aku sampai di Mekah, aku akan diseksa." Lalu di dalam perjalanan, ketika Rasulullah telah merelakan kerana berpegang kepada perjanjian Hudaibiyah itu tadi, lalu Abu Bashir terpaksa akui atas perjanjian tersebut dan pergi mengikut dua orang utusan daripada Mekah tadi. Dalam perjalanan tersebut, Abu Bashir dia buat satu helah, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Dia buat helah apa? Dia cuba memuji musuh tu tadi. Dua orang tu tadi. Salah seorangnya dia telah puji apa, dia buat macam ni. Dia buat helah macam ni. Dia buat helah, "Wah, aku tengok lawa lah pedang kamu ni." Dia puji pedang. Kemudian orang tu kata, "Oh, inilah pedang aku buat untuk berperang, untuk melawan musuh. Ui, lawa lah, kemas lah pedang kamu ni. Kamu beli kat mana?" Bahasa dia macam tu lah. "Kamu buat macam mana? Boleh tengok Ustaz tak?" Abu Bashir ni bijak. Kemudian bila kawan tu dia bagi dekat Abu Bashir gunakan pedang dan kesempatan itu untuk lawan balik dua orang utusan tu tadi. Nampak? Lalu seorang dibunuh, seorang lari ke Madinah untuk minta perlindungan daripada Rasulullah SAW. Dia tak lari ke Mekah. Sepatutnya kalau dia lari Mekah selamatlah, tapi dia lari ke Madinah. Dia minta tolongan daripada Rasulullah SAW. Padahal dia ni orang utusan kaum Quraisy Mekah, tapi dia datang untuk meminta perlindungan daripada Rasulullah SAW. Apa yang menarik, apabila sampai di hadapan Rasulullah, tadi dua utusan ni yang kejar Abu Bashir. Sekarang Abu Bashir pula kejar seorang lagi yang tak dibunuh ni tadi. Sampai di hadapan Rasulullah, lelaki ni tadi daripada Mekah ni, dia cakap, "Ya Rasulullah, macam mana perjanjian kita?" Rasulullah kata, "Aku dah telah melaksanakan perjanjian tadi. Aku
Aku dah serahkan Abu Bashir ni pada kamu. Sekarang ni kamu yang tak jaga dia elok-elok. Sekarang dia dah lari balik. Dia serang kamu. Kamu yang salah, bukan salah aku. Aku telah memenuhi janji. Dalam keadaan seperti itu, maka lelaki itu pun beredar dan balik ke Mekah. Dan telah sampailah cerita itu tentang Abu Bashir telah terlepas oleh penduduk Mekah. Kemudian Abu Bashir tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak aku tinggal kat Madinah?" Rasulullah kata, "Minta maaf, tak boleh. Saya berada dalam perjanjian." Jadi Abu Bashir ni dia faham. Kerana perjanjian tu dia terpaksa memilih. Dia kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau tak boleh duduk kat Madinah, aku duduk kat mana-mana pun tak apa ya. Jadi bukan di Madinah kan, tapi aku boleh duduk di mana-mana ya, untuk menyelamatkan diri aku daripada kejahatan dan kekejaman penduduk Mekah yang ingin menyeksa aku kerana aku ingin beriman dan bertemu denganmu ya Rasulullah." Maksudnya Abu Bashir ni hebat dia, semangat dia. Tak pernah luntur di dalam mempertahankan keimanan dan keislaman dia walaupun di mana-mana dia berada. Menariknya cerita ini, tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian Abu Bashir ni dia tak duduk kat Madinah, dia pergi ke pesisir pantai. Dia duduk di antara laluan penduduk Mekah yang ingin berdagang ke Syam, dia duduk kat tengah-tengah. Jadi bila penduduk-penduduk Mekah yang nak pergi ke Syam berdagang, lalu dia serang dan rampas harta-harta yang ada daripada penduduk pedagang-pedagang yang datang daripada Mekah. Kesan daripada perbuatan itu cerita itu telah sampai kepada penduduk-penduduk Mekah, sehingga kan mereka kata, Abu Bashir dah buat hal, Abu Bashir dah terlepas, lepas tu dia buat hal. Dia menghalang kita punya perdagangan, dia rampas, dia bunuh orang kita. Bila berlaku macam tu, apa lagi orang-orang Islam yang masih ada di Mekah tak tahu nak pergi mana. Kalau pergi Madinah, dia orang kena patah balik. Jadi dia orang tahu Abu Bashir ada kat pesisir pantai tu, lalu mereka beramai-ramai pergi bergabung dengan Abu Bashir di pesisir pantai tersebut. Jadi jumlah yang bergabung dengan Abu Bashir tu, kata para ulama ahli sirah, dia kata hampir 70 orang. Orang Islam yang tak tahu nak pergi mana duduk kat Mekah tu, dia pergi bergabung dengan Abu Bashir. Bila 70 orang, kekuatan mereka semakin kuat. Sehingga kan kekuatan ini mampu menggoyahkan kafilah-kafilah yang cuba datang daripada Mekah untuk berdagang ke Syam. Jadi lagi lumayanlah hasil rampasan yang diperolehi oleh Abu Bashir dan rakan-rakan sahabat-sahabat yang Islam sekali waktu tu tadi. Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah. Sehingga kan bilangan mereka menjadi besar, sehingga kan 300 orang. Jadikan cerita Abu Bashir dan Abu Jandal telah bergabung di pesisiran pantai bersama dengan hampir 300 kaum muslimin yang tak boleh nak ke Madinah, tapi mereka berkampung ataupun duduk di tengah-tengah perjalanan antara pedagang kafilah yang datang daripada Mekah ke Syam. Bahkan tempat itu ada di antara tempat yang sangat subur. Mereka boleh hidup dalam keadaan yang sangat selesa, sehingga akan menggugat kafir-kafir Quraisy yang daripada Mekah yang ingin berdagang ke Syam. Jadi apa yang berlaku tuan-puan dan rahmati Allah? Lalu penduduk Mekah telah buat satu rancangan untuk menyerang, tetapi mereka tak mampu untuk menyerang, sehingga kan mereka terpaksa menulis surat dan menghantar Abu Sufyan bertemu dengan Rasulullah SAW untuk mengubah perjanjian tersebut. Makna kata tekaan Rasulullah sangat tepat bahawa Abu Bashir ini dia berkemampuan sehingga kan mendatangkan keuntungan kembali kepada kaum muslimin, dan bahkan mereka tidak dihalang lagi untuk duduk di Madinah. Maka perjanjian itu telah dibatalkan oleh orang kafir Quraisy sendiri, sehingga kan tidak ada istilah kehinaan kepada kaum muslimin dan tidak ada istilah kerugian kepada kaum muslimin, dan perjanjian yang telah Rasulullah lakukan ini adalah satu kebijaksanaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga cerita ini memberi manfaat kepada kita, dan moga-moga ia menjadi bahagian daripada semangat dalam hidup kita untuk mempertahankan iman dan keislaman di dalam hidup kita, dalam menjalani ketaatan kepada Allah dan di dalam menjalani dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup kita.